Okey penonton, seperti yang kita sedia maklum, daerah Setiu Terengganu ini sememangnya mempunyai ekosistem alam semula jadi yang sangat terpelihara dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Betul. Jadi kita sedia maklum juga terdapat peranan agensi-agensi kerajaan, pihak-pihak NGO untuk memastikan ekosistem ini kekal terpelihara sepanjang masa. Ya, betul tu. Saya pula yang teruja sebenarnya kan. Sebabnya maklumlah kita sendiri pun merasai tu ekosistem tu tadi. Nak memelihara bukan mudah sebenarnya. Kita nak terus berada kekal sebegini, dan juga hari ini untuk bercakap lebih lanjut lagi berkaitan dengan pembangunan dan juga kemakmuran memelihara kawasan Setiu ini sendiri bersama dengan Encik Asfa Azam Kasbani, itu Ketua Unit Pembangunan Inklusif dan Kemakmuran. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Munawar, Jaja, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasihlah ada di tepi pantai hari ini. Itulah, memang betul lah. Memang sangat-sangat sesuai lah kita bincang pasal ekosistem dan sebagainya. Sebelum kita nak mengetahui berkenaan dengan usaha-usaha, inisiatif dan juga projek yang dilaksanakan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun nama pendeknya UNDP, khususnya di daerah Setiu ini, mungkin kita nak berikan pengenalan mukadimah kepada masyarakat di luar sana yang tidak mengetahui berkenaan UNDP ini. Okey, terima kasih Munawar. Jadi kalau bahasa Inggeris ni UNDP, United Nations Development Program, UNDP lah. Dalam bahasa Malaysia, Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kami di Malaysia ni dah lama sebenarnya. Jadi selepas merdeka tu kami dah start membantu kerajaan dari pembangunan kapasiti, pembangunan polisi, mendemonstrasikan aktiviti-aktiviti yang boleh direplikasikan di mana-mana agensi dan juga di pihak kerajaan negeri lah. Jadi senang cerita, mandat pertubuhan kami adalah lebih kepada policy development, lebih kepada pembasmian kemiskinan dan juga governance, gender, keseksama gender, dan juga alam sekitar dan juga penggunaan tenaga yang mampan lah. Gitulah sedikit sebanyak tentang UNDP. Jadi kita dah banyaklah dengan ministeri, dengan kementerian-kementerian juga dengan kerajaan negeri, dan juga sekarang dengan kita dah masuk ke dalam local authority, di pihak local authority untuk bekerjasama dengan diorang untuk memberitahu, menerangkan tentang aspek-aspek tentang environment, governance dan community development dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kan berkaitan dengan isu ekosistem ini sendiri adalah isu global. Jadi bagaimana hala tuju UNDP sendiri dan juga matlamat yang telah diatur untuk Setiu ini sendiri? Itulah. Saya terangkan sedikit tentang global dulu, dan kemudian saya akan pergi pada Setiu lah. Terus pada Setiu. Saya lebih pada nak menerangkan Setiu ni seronok tengok dia orang ramai sangat. Jadi global ni dia angin tu pun kan. Aduh, seronok sangatlah, senang duduk sini lama dia. Jadi di globally ni United Nations membantu kerajaan dari segi macam tentang keutamaan polisi-polisi mereka lah. Daripada polisi itu datangnya keutamaan tentang keuangan, keutamaan kepada rakyat semualah. Jadi contohnya kalau kita nak linkkan ni kepada perubahan iklim, climate change, COP27 di Egypt last year, tahun lepas lah, di mana di globally ketua-ketua negara akan bersetuju tentang beberapa isu-isu tunjang utama yang perlu dilaksanakan untuk membantu perubahan iklim di setiap negara masing-masing lah. Jadi di Malaysia ni kalau bukan sahaja perubahan iklim, biodiversity pun sama. Keutamaan biodiversity Malaysia antara negeri yang terkenal sebagai mega biodiversity country, antara 13 mega di seluruh dunia lah. Jadi kalau kita lihat bukan saja di Terengganu ni, di Sabah, Sarawak masih lagi hutan, masih lagi cantik. So bagaimana kita nak pastikan aset-aset tu masih terus dijaga dan sebagainya lah. Jadi di Setiu ni kalau kita lihat ada tanah lembap, pantai yang cantik, kan. Dan juga kalau kita cakap pasal aset ni bukan setakat natural asset.
culture and arts. Budaya pun sama juga access. Jadi UNDP di situ membantu dari segi tentang bagaimana aset-aset ini termasuk culture dan arts dapat digunakan sekali dalam bentuk pelancongan. Terutama sekali selepas COVID ni. Lepas COVID kebanyakan mana-mana sekarang ni people macam dah rush untuk pelancongan, untuk going for pelancongan dan sebagainya. So bagaimana kita nak pastikan bahawa pelancongan norma baru ini ia adalah terkawal dan juga adalah sustainable, mampan. Gitulah. Dan juga kita akan linkkan kepada pembangunan mampan matlamat pembangunan mampan, Sustainable Development Goals, yang mana dia akan melihat kepada tiga area lah, social, ekonomi dan juga environment. Dia tidak ada satu yang lagi penting daripada yang lain. So jadi kerajaan di peringkat antarabangsa semua ni dia akan berkongsi idea dan juga berkongsi tentang best practice, tentang sweet spot, mana kawasan spot yang terbaik antara nak membangunkan sosial, membangunkan ekonomi dan juga membangunkan alam sekitar. Kalau nak alam sekitar saja pun tak boleh juga. Betul. Kalau ekonomi saja tanpa mengira aspek alam sekitar dan juga sosial pun tak boleh juga. Kalau sosial je negeri berkebajikan sangat pun tak boleh juga. Jadi kena cari yang sesuai untuk pembangunan masa akan datang lah. Apa yang penting adalah pembangunan seimbang, pembangunan lestari. Betul. Dalam hal ini. So ketika-tiganya saling berkait di antara ekonomi, sosial dan juga persekitaran. Betul. Jadi kalau kita lihat di daerah Setiu ini mempunyai tanah lembap Setiu wetland, kita ada lembangan sungai, kita ada jajaran pantai yang memanjang. Jadi bagaimana pentingnya peranan masyarakat untuk meneruskan usaha pemeliharaan ini, dan mungkin juga ada projek-projek daripada pihak UNDP sendiri untuk memperkasa komuniti dalam hal ini. Betul. Jadi ini saya nak relate kepada dalam sikit lah. Berkenaan dengan topik ekopelancongan. Dalam bahasa Inggerisnya ekoturism lah. Jadi berbanding dengan mass tourism. Satu lagi aspek yang sebelum ni, terutama sekali sebelum COVID, yang banyak kita laksanakan. Mass mass tourism lebih mengutamakan tentang orang datang beramai, naik bas, kan? Jadi dia akan tinggal sana sampai agak lama, kan? Jadi dia akan menggunakan local resources tanpa mengira sangat tentang dari segi ekonomi, tanpa mengira sangat tentang keutamaan isu-isu lokal. Tetapi ekoturism lain. Ekoturism konsep dia di mana dia adalah bottom up, dia adalah di mana komuniti sendiri participate, bekerjasama. Dan juga dia akan memastikan bahawa kawasan-kawasan tempatan macam dari tanah lembap semua tu kan, river sungai Setiu tu akan digunakan dan juga akan dijaga selepas diorang balik lah, selepas diorang pergi melancong lah. Jadi dia akan mengira aspek life cycle daripada mula dia datang sampailah dia balik nanti. Itu yang saya nampak lah. Dan di situ ni memang terlalu banyak sangat peluang-peluang potensial lah yang boleh kita ketengahkan. Jadi yang seperti kita tahu yang tuan yang utama DO tadi pun dah ada beritahu bahawa Setiu merupakan bandar pelancongan tadi, iktiraf pelancongan sejak daripada Oktober 2021 dulu kan. Jadi kalau kita nak, contohnya kalau kita nak menjemput pelancong asing, pelancong tempatan dah okey dah, tapi pelancong asing datang ke penari di situ ni kan, betul. Bagaimana caranya? So dia akan melihat pada elemen-elemen eksotik yang macam inilah, elemen-elemen yang unik, tanah lembap, culture, community, untuk menarik mereka datang ke sini lah. Dengan keunikan yang ada di Setiu ini sendiri dengan pantainya, kalau kita tengok sendiri, kita dapat lihat hari ini pun kita ada bor berhias tu. Jadi kalau kita tengok aktiviti-aktiviti, banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang melibatkan manusia melakukan aktiviti bersama dengan alam sekitar dan sebagainya. Jadi dalam nak memelihara keindahan alam kita ini sendiri, saya pun ada tengok juga ada logo Sayangi Malaysia.
Jadi bagaimana sebenarnya pelibatan untuk kegiatan ataupun aktiviti kita ni dilakukan ke atas alam sekitar kita ni dalam kita nak terus merealisasikan itu sendiri, kempen itu sendiri, dan UNDP sendiri terlibat untuk kempen Sayangi Malaysia tu. Itulah. Pertama sekali kempen Sayangi Malaysia ni bukan daripada UNDP lah. Dia sebenarnya diasaskan, diinisiatkan oleh Productivity Nexus dan juga Malaysian Productivity Council. Tapi kami menyokong langkah tersebut. Kerana ialah pertama sekali kalau kita cakap sayangi Malaysia tu maksudnya sayangi negara kita lah kan, maksudnya gitulah kan. Tapi kalau kita nak linkkan tentang pelancongan kan, jadi inilah masanya di mana kita sebagai player pelancong di sini di Setiu dan Menarik, inilah masanya untuk kita hebahkan dan juga kita ketengahkan idea tentang Sayangi Malaysia ni lah. Dia lebih merupakan kepada branding punya branding lah. Kadang-kadang kita pergi tempat lain pun kita nak tahu ada kalau boleh one liner yang kita dapat hook up benda tu kan. Apakah benda tu. Jadi apa yang Productivity Nexus rancangkan dan ketengahkan dan juga tak lupa juga Kementerian Pelancongan player yang sangat memberi sokongan dalam hal ni. Adalah untuk mendengarkan juga konsep Sayangi Malaysia ni lah. Sayangi Malaysia maksud branding. Sayangi Malaysia, branding yang sangat mudah dan juga dekat untuk kita berikan kepada masyarakat di luar sana untuk kita memainkan peranan yang cukup penting untuk kita meneruskan legasi memulihara dan memelihara alam semula jadi. Saya suka bila Tuan tadi menyatakan aset pelancongan ini bukan semata-mata aset semula jadi, tetapi juga termasuk kepada aset kesenian dan juga kebudayaan. Betul. Dan seperti yang kita tonjolkan sepanjang kita bersiaran di pagi tadi, antara aset pelancongan yang cukup unik di daerah Setiu ini adalah perahu berhias. Betul. Dan sebenarnya ia bukan mudah sebenarnya kalau kita tengok macam tu je, tapi hari ini kita boleh tengok depan mata bagaimana sebenarnya perahu ini ditolak, dimasukkan nak hantar ke laut ni kan. Betul, kita nampak macam mudah. Betul. Kalau kita tengok sendiri bagaimana cara mereka tarik beramai-ramai juga ni, saya kira saya tak berapa nak nampak berapa orang agak-agaknya tu Munawar. Ramai ni. Ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Kita tengok kekuatan diperlukan dalam hal ini untuk membawa ataupun menarik perahu berhias ini ke pesisir pantai ataupun terus ke laut lepas. Saya mencari sebenarnya dalam ramai-ramai tu ada tak Sufi. Sebabnya dia tak ada dengan kita, takut dia duduk dalam bot tu. Jadi itu di antaranya lah. Kalau datang ke Terengganu, sebenarnya ramai yang duk tertanya pasal penyu sebenarnya kan. Bukan setakat penyu, sebenarnya lebih daripada itu sebenarnya. Datang ke Terengganu kita ni banyak sebenarnya yang boleh diterokai kan. Okey, mungkin Tuan secara ringkas kita kongsikan kepada penonton sebab kita sedia maklum bagaimana usaha daripada UNDP ini sangat berkait rapat dengan usaha daripada pihak kerajaan Malaysia Madani pada kali ini, kerana konsep yang ditekankan salah satunya adalah kemampanan, Tuan. Betul. Jadi kalau kita nak lihat pada konsep Madani yang yang berhormat Perdana Menteri war-warkan sekarang kan, itu sebenarnya kalau sangat-sangat berkaitan dengan Sustainable Development Goal. Matlamat pembangunan manfaat 2030. Dan kalau kita nak linkkan kepada dari segi macam maqasid syariah, konsep maqasid syariah pun sama juga boleh. Dia interchangeable sebenarnya. Jadi bukan satu konsep yang lari daripada apa yang kita telah faham selama ni lah. Jadi macam di Setiu ni yang saya nampak, kalau kita nak, mungkin perkataan Sustainable Development Goals Madani ni agak masih di awal sana kan. Apa yang kita perlu buat sebenarnya, kita kena turunkan kepada di pihak Setiu, di orang kampung, agar dia faham. Dia bahasa tu dia senang. Okey, Madani sebenarnya cakap macam ni. Kalau Sustainable Development Goals sebenarnya cakap begini. Itu pun sebahagian daripada peranan UNDP di Setiu ni lah. Jadi sebenarnya projek kami ini bukan setakat di Setiu saja sebenarnya. Dengan bantuan daripada Kementerian Kewangan, terima kasih Kementerian Kewangan.
kami juga ada projek di Manjung dan juga di Mersing. Okey, itu memperlihatkan peranan bukan sahaja daripada pihak UNDP namun juga kerjasama di antara kementerian, agensi-agensi, masyarakat secara keseluruhannya untuk kita memastikan aspek kemampanan ini bukan sahaja alam semula jadi tapi juga kepada seni warisan kita terus dipelihara sepanjang zaman. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Asfar Zam Kasbani, Ketua Unit Pembangunan Inklusif dan Kemakmuran. Terima kasih Tuan. Terima kasih Menawar, Jaja, terima kasih, jumpa lagi ya. Allah. Dan Jaja. Jaja terkesima sekarang ni. Bukan, sebabnya saya tunggu ada lagi tak bot yang nak turun tu. Saya nak naik. Itu kejap lagi kita tolong mereka. Tolak satu lagi perahu ke laut kejap lagi. Okey, sekarang ini kita nak berehat seketika Jaja. Betul. Kita nak rehat seketika dan okey, kita nak rehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Kita harus